Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aw kama sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan muslim simak sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam 24 Ramadan 41 Hijriah bersamaan 16 Mei 2020, kita telah pun siang tadi menyempurnakan puasa untuk hari yang ke-23 Ramadan, ya, dan berakhirnya puasa kita itu dengan berbukanya kita apabila terbenamnya matahari, ya, berlalunya 23 Ramadan dan masuknya 24 Ramadan. Kemudian kita menunaikan solat pada maghrib, setelah berbuka, kemudian kita menikmati makan malam, kemudian menunaikan solat fardu isya, dan sembahyang tarawih, mengerjakan sembahyang tarawih dan witir. Dan ada mungkin ada ketentuan yang pada waktu rakaman tazkirah ini dibuat telah pun, ya, beristirahat, ya, ataupun baru saja menyempurnakan tadarus, yang sedang beristirahat, rehat-rehat bersama keluarga. Mungkin ada di antara tuan-tuan, khususnya kaum muslimin yang kaki bola, mungkin waktu ini sedang berada di TV, hadapan kaca TV di rumah anda untuk menikmati siaran langsung perlawanan bola sepak dari Liga Jerman ataupun Bundesliga yang telah pun bermula hari ini. Walaupun suasananya nampak sedikit berlainan, perlawanan bola sepak ini berlangsung tanpa penonton, tetapi mungkin mereka ini menggunakan, sedalam tidak sedar mereka menggunakan kaedah fiqh, yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat nak buat perlawanan bola sepak yang ada penonton berpuluhan ribu. Dapat buat perlawanan bola sepak pun dah baik lah pada mereka, asalkan liga itu berjalan semula. Dan ada juga selepas ini dikatakan beberapa liga bola sepak negara-negara Eropah juga akan bermula semula, itu seperti Liga Perdana Inggeris, Serie A Itali dan La Liga. Jadi kita tunggulah kepada peminat bola sepak, peminat bola, kita tunggu, kerana mungkin seminggu lagi ataupun
seminggu lagi mungkin hari raya nanti akan mula memulakan semula perlawanan bola sepak liga tempatan masing-masing ya. Dan tak ketinggalan pula dalam waktu dan saat ini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan kepada semua sahabat-sahabat di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang menjawat jawatan sebagai guru, selamat menyambut Hari Guru, dan mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan dalam kerjaya tuan-tuan sebagai pendidik, sebagai murabbi, mendidik anak-anak murid untuk menimba ilmu itu akan dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita menyambung kembali perbincangan perkongsian ilmu dalam tazkirah kita pada malam ini berkaitan dengan Lailatul Qadar, menyambung apa yang telah kita sejak beberapa hari kebelakang ini kupasan di dalam kitab tazkirah, dalam buku kita tazkirah Ramadan yang dikarang, ditulis, disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Datuk Haji Muhammad Fuad Kamruddin Ar-Rambawi. Ya, jadi kita pada malam ni kita sampai pula kepada tajuk berikutnya, iaitu beramal pada malam Lailatul Qadar. Menyentuh tentang amalan pada malam Lailatul Qadar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kamu qala Rasulullah SAW, mafhumnya siapa yang bangun, yakni menghidupkannya dengan bertahajud dan bersembahyang pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan semata-mata inginkan keredaan Allah SWT, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ya. Oleh demikian, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi SAW berdoa pada malam tersebut. Jadi doanya kita pun dah tahu, Allahumma innaka afun karimun tibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya kamulah yang maha pengampun lagi maha mulia, yang menyukai pengampunan, menyukai pengampunan kepada hamba-hamba-Mu, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, hamba-hamba-Mu ni, ya Allah. Kita berdoa pada setiap masa dalam 10 malam yang terakhir ni khususnya, supaya mudah-mudahan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ruang dan kesempatan untuk beribadah pada malam-malam 10 malam yang akhir ni, tuan-tuan. Paling-paling tidak pun sembahyang tahajud 2 rakaat, paling-paling tidak pun baca Al-Quran, paling-paling tidak pun zikrullah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberi luangan kepada kita untuk memanfaatkan masa yang ada ni, insyaAllah. Sufyan Ats-Tsauri berdoa, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, berdoa pada malam tersebut lebih aku sukai daripada bersemayang. Maksudnya banyak berdoa adalah lebih afdal daripada bersemayang yang tidak mengandungi doa yang banyak. Tapi sekiranya bersemayang dan berdoa sekali adalah lebih baik. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Jadi yang baiknya, samping kita semayang, kita doa. Semayang kita doa, semayang kita doa. Lepas tu sembahyang, ulama-ulama Islam susun sembahyang tarawih ni, tiap 4 rakaat sekali doa, tiap 4 rakaat sekali doa, tiap 4 kali doa. Dan doanya kita dah tahu tadi, dah sebut tadi. Dan selepas Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. 4 rakaat sekali. Sampai pada akhir tarawih, doa panjang, Allahumma ja'alna bil imani kamilin faraidika muaddim, sampai habis. Kan juga pada semayang witir pun doa juga, kan? Jadi di semayang itu pun baik, dan doa itu membanyakkan semayang itu pun baik, dan membanyakkan doa itu pun baik. Rasulullah SAW bertahajud pada malam-malam Lailatul Qadar dan membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Baginda SAW tidak terus membaca suatu ayat yang menyebut tentang rahmat, melainkan baginda SAW akan berhenti seketika untuk memohon rahmat daripada Allah SWT. Baginda SAW juga tidak terus membaca ayat yang menyebut tentang azab, melainkan baginda SAW akan berhenti seketika untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang Sayyidatuna Aisyah menyaksikan ketika Nabi SAW mendirikan sembahyang tahajud. Sehingga Nabi baca ayat tu panjang, dengan masa yang panjang. Kita tak mampulah nak buat macam Nabi, tapi kita boleh mencontohi Nabi SAW. Sembahyang tahajud tu terpulang dah sembahyang sunat ni, kita tak kisah kita nak baca ayat apa pun boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa-apa yang mudah pada kamu daripada Al-Quran. Kalau yang ada qul huwallahu hilang dalam ingatan kita, bacalah itu tak berhenti 10 kali pun tak apa, satu rakaat. Qul huwallahu 10 kali satu rakaat. Qul huwallahu kemudian ayat yang rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terpulanglah. Bacalah apa yang kita ingat di dalam Al-Quran. Maka terimpun di dalam sembahyang Nabi SAW bila membaca ayat panjang-panjang ni, Sayyidatuna Aisyah melihat bahawa Nabi SAW sangat lama berdiri. Sangat lama berdiri sampai bengkak-bengkak kaki baginda SAW. Dan Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya, kenapalah Nabi SAW buat macam ni, sedangkan Nabi SAW sudah tahu baginda SAW ini seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum dosa. Tempatnya nanti baginda memang dah ditetapkan, dijamin 100% di dalam syurga Allah SWT. Nabi adalah sayyidu ahli jannah, penghulu ahli-ahli syurga. Sayyidatuna Aisyah tanya pada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, afala an akuna abdan syakura, tak boleh ke abang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nampak? Itu Nabi tu. Kita ni bagaimana agak-agak tuan-tuan jadi kita tanyalah pada diri kita, wallahu alam. Maka terimpun di dalam sembahyang baginda SAW bacaan Al-Quran, doa dan tafakkur. Inilah amalan yang paling afdal dan sempurna dilakukan pada malam 10 terakhir Ramadan dan lain-lainnya. Asy-Sya'bi berkata malam Lailatul Qadar adalah seperti siangnya. Imam Syafi'i berkata dalam Qaul Qadim, disunatkan bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada siang hari seperti mana bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada malamnya. Kesimpulannya, sunat bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, sama ada pada waktu siang atau malam. Pendapat inilah yang dipakai oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, yang disebut dalam kitab Arab sebagai Asy-Syafi'iyah. Inilah dia. Jadi bukan sekadar malamnya, siang pun sama. Baca Quran, tak boleh baca Quran, zikir, selawat, tak boleh buat apa-apa, lolap lah. Itu sambil lolap, sambil kita zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang sebaik-baiknya. Ahli mahabbah, yakni orang yang mencintai Allah, merasakan malam-malam dilalui terlalu panjang kerana asyik mengira saat-saat kunjungan 10 malam terakhir Ramadan pada setiap tahun. Bila mereka menemuinya, mereka tercapailah segala hajat mereka, dan mereka menghabiskan malam tersebut dengan asyik berkhidmat kepada Allah yang mereka cintai. Ini orang yang ahli mahabbah. Kata ulama-ulama tasawuf, ahli mahabbah ni, mereka ini memang bila beribadah, berzikir, baca Quran, berzikir tu, mereka akan boleh sampai tenggelam dalam kefanaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai tak sedar apa pun. Sebab tu kadang-kadang kita jangan salah faham bila dengar orang yang mengikut tarikat sufi, bila dia berzikir banyak-banyak, beribu-ribu, kadang-kadang tak dengar bunyi Itu jangan salah faham. Jangan kita terburu-buru menyesatkan orang. Kadang-kadang mereka ni dia dah tenggelam di alam fana cinta. Itu dia tajuk lagu. Di alam fana cinta, dia tenggelam dalam alam fana cinta itu, cinta pada Allah SWT itu. Tak sedar pun apa yang disebut, tapi dalam hati ni Allah, 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 Allah. Walaupun mungkin zahirnya kita dengar bunyinya bukan sebut Allah pun. Kita tak tahu apa, tak tahu, tidak mendalami ilmu tasawuf, ilmu tarikat, kita tu sesat kan. Takut kita sih yang sesat, kan. Jadi kena hati-hati tuan-tuan ni, kerana mereka ni orang ahli mahabbah ni memang macam itu keadaan dia. Wallahu alam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah SAW, "Ara'aita in waqaftu lailatul qadr ma aqulu fiha." Apakah pandangan
kamu sekiranya aku mendapat Lailatul Qadar itu, apakah yang sepatutnya aku ucapkan pada malam itu? Jadi Sayyidah Aisyah tanya pada Nabi SAW, bang, kalau saya ni dapat Lailatul Qadar ni, apa yang perlu saya buat? Sayyidah Aisyah kata, maka Nabi SAW pun menjawab, qala, Nabi SAW menjawab, quli, katakanlah wahai Aisyah, wahai Mu Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya kamu Maha Pengampun yang suka pada keampunan, ampunkanlah dosa-dosaku. Ini dia doa yang Nabi SAW turunkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita pun ambillah doa ni, selalulah kita ucapkan, Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu a'lam. Sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, Dia menyukai akan keampunan, Dia suka untuk mengampunkan hamba-hambanya, Dia suka hamba-hambanya saling maafi antara satu sama lain. Apabila hamba-hambanya telah saling maafi antara satu sama lain, maka Allah SWT bermuamalah, yang berurusan dengan mereka dengan keampunannya. Sungguhnya Allah lebih suka memberikan keampunan daripada mengazab hamba-hambanya. Ini memang betul. Memang betul. Allah SWT seperti mana yang disebut oleh Datuk Almarhum Datuk Ustaz Datuk Haji Ismail Kamus dalam satu ceramahnya yang saya ada dengar, Allah SWT ni kalau boleh Dia tak mahu manusia, hamba-hambanya masuk ke neraka. Dia kalau boleh biar syurga itu penuh dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluk, dengan manusia ciptaan Dia. Allah SWT memberi banyak kelebihan supaya manusia ni dapat kelebihan pahala, nanti bila kira akan boleh masuk ke dalam syurga. Allah SWT tak suka kita orang beriman ni masuk ke dalam nerakanya. Begitulah. Ya Allah SWT suka memberi keampunan kepada kita hamba-hambanya daripada mengazab dosa-dosa kita. Sebab itu Allah SWT itu sifat Dia Tawwabur Rahim, Afun, Ghafur. Allah Ta'ala sifatnya apa dia? Menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Afun, Ghafur, memberi pengampunan. Afun pun pengampunan, Ghafur pun pengampunan, sama. Allah SWT itu memberi pengampunan, banyak ke sikit ke, itu terserah pada Allah SWT. Allah Ta'ala tak kira, kalau orang banyak tak payah, sikit boleh. Kita lain kan manusia. Manusia ni sikit tak apa, banyak tak boleh. Hutang macam tu, hutang RM1 lebih tak apa, halal lah. Kalau ribu-ribu, tak boleh, kau kena bayar. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala tak kira walau sebesar, walau seorang makhluk, seorang manusia itu dosanya sebesar, sebanyak, setinggi gunung Everest sekalipun, kalau manusia itu, orang beriman itu mengampun kepadanya, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa hamba-hambanya itu, kan? Itu Rasulullah SAW bersabda, a'udzu biridhaka min sakhatik wa afwika min uqubatik. Ini satu doa yang kita boleh amalkan. Itu aku mohon minta perlindungan dalam keredaanmu daripada kemurkaanmu dan keampunanmu dari siksaanmu. Itu dia tuan-tuan. Kita nak Allah SWT ini redha melihat kita hidup di atas muka bumi ini, tidak murka kepada kita di atas muka bumi ini, mengampuni kita segala dosa-dosa kita, dan janganlah kita ni diazabkan di dalam nerakanya, waliyazubillah. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita ambillah peluang yang ada ni, insya-Allah dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah SWT memberi kesempatan untuk kita bertemu pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan sampailah ke malam yang ke 29 atau malam 30 Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam besok kita akan sambung tazkirah kita dan membicarakan perkongsian yang selanjutnya tentang malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi semuanya ini adalah ilmu dari Allah SWT yang sedikit kita mampu kongsikan, dan kalau ada apa-apa mungkin terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersinggung kata, saya mohon maaf terlebih dahulu pada Allah SWT, pada Nabi SAW, dan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat beristirahat, selamat bertahajud, berqiyamul lail, selamat bersahur,
selamat menunaikan solat subuh dan mula berpuasa sampailah ke waktu berbuka, dan sampailah kepada malam besok. InsyaAllah kita bertemu pada malam besok ya, selepas main tarawih dan witir untuk tazkirah Ramadan kita ya, untuk tajuk yang berikut seterusnya, perkongsian seterusnya, kupasan yang seterusnya insyaAllah. Wallahu rahmatullah wa barakallahu fikum. Aku lihat hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.